Antara objektif kajian ini yang pertama ialah menguraikan persyariatan solat mengikut Al-Quran dan sains. Yang kedua, menjelaskan makanan halal dan haram mengikut Al-Quran dan sains. Yang ketiga, menerangkan bagaimana makanan halal dan haram mempengaruhi solat mengikut Al-Quran dan sains. Bagi persoalan kajian ini, yang pertama adalah apakah kelebihan solat yang dapat kita ketahui? Yang kedua, bagaimanakah makanan halal dan haram mempengaruhi tubuh badan kita? Dan yang ketiga, adakah makanan halal akan memberi impak terhadap solat? Solat dari segi bahasa ialah doa, manakala dari segi syarak pula ia bermaksud perkataan-perkataan maupun perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Jadi solat ini merupakan suatu ibadat di mana keistimewaan tersebut diterima secara terus daripada Allah SWT oleh Nabi Muhammad SAW ketika Isra' Miraj, di mana Nabi Muhammad berulang alik untuk mengurangkan waktu solat itu daripada 50 waktu hingga ke 5 waktu. Ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW ini menyayangi umatnya. Sungguh. Jadi solat ini banyak faedahnya. Kita ambil daripada Al-Quran. Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maksud dia, solat ini mencegah kepada kemungkaran dan kefasikan itu. Kita dapat faham. Selain itu, solat dapat melatih otak kita untuk menguatkan daya ingatan serta melatih daya tumpuan seseorang. Ini kerana di dalam solat tersebut itu terkandungnya penghayatan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa dalam setiap pergerakan solat yang dapat melatih kemahiran tersebut. Akhir sekali, solat sangat cenderung memberi kesan yang baik terhadap individu dengan memberi ketenangan dan keseimbangan terhadap otak. Perkara ini dapat dilihat melalui kajian otak dalam solat oleh Eng Sio Chiok melalui isyarat gelombang alfa, beta dan gamma yang terasa. Beliau mendapati sewaktu berada dalam kedudukan tamakninah, seseorang itu dikatakan berada dalam keadaan tenang. Hasilnya, beliau merumuskan bahawa ibadat solat itu sangat bagus untuk tahap kestabilan mental dan emosi yang baik. Saya akan membacakan surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang bermaksud, bacalah kitab Al-Quran. Utslu ma uhiyal kitab. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah solat. Wa aqimus shalah. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan ketahuilah, mengingatlah Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar keutamaan dari ibadah yang lain. Wala dzikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Perbincangan kedua, seterusnya, bagaimanakah makanan halal dan haram mempengaruhi tubuh badan kita? Okey, makanan ialah bahan seperti tumbuh-tumbuhan dan haiwan yang digunakan oleh makhluk hidup untuk membekalkan tenaga dan nutrisi. Makanan halal pula adalah makanan yang Islam benarkan kita untuk makan. Mengikut syarak maupun syariat ditetapkan serta memberikan kesan yang positif pada kesihatan. Seperti mana yang kita ketahui, makanan merupakan suatu keperluan asas kepada setiap manusia. Iaitu melalui pemilihan dan pengambilan pelbagai jenis makanan yang halal, ia dapat memberikan banyak manfaat terutamanya kepada tubuh badan kita. Dalam ayat Al-Quran tersebut yang disebut seperti mana firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 88 yang bermaksud, dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kamu, iaitu yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya sahaja kamu beriman. Makanan halal yang memberi makanan manfaat terhadap tubuh badan sekiranya diamalkan dalam pemakanan kita ialah madu. Banyak makanan-makanan sihat yang diamalkan oleh para Islam. Madu, minyak zaitun, kurma, semua makanan itu ada zat-zat yang tertentu. Selain daripada madu, buah zaitun juga antara makanan yang halal yang istimewa dengan manfaat dan khasiat bagi tubuh badan yang sesuai untuk diamalkan oleh sesiapa sahaja. Ini kerana terdapat kajian daripada saintis barat yang menyatakan bahawa minyak zaitun dapat dalam melawan toksik di dalam badan
mencairkan lemak dan bagus untuk menguatkan hati. Kandungan lemak tidak tepu dalam minyak zaitun berfungsi dalam merendahkan baras kolesterol dalam darah bagi menyihatkan jantung kita. Malahan, kandungan di dalam minyak zaitun boleh dikatakan menyamai ubat anti radang ibuprofen kerana sumber semula jadi minyak zaitun itu dipercayai boleh meringankan radang sendi. Sememangnya, minyak zaitun daripada buah zaitun ini terbukti hebat kerana dalam Al-Quran buah itu disebut sebanyak 7 kali bersama dengan buah lain iaitu kurma, delima, anggur dan buah tin yang mana memiliki manfaat hebat untuk kesihatan. Malah, buah zaitun ini juga ada disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, minumlah minyak zaitun dan berminyaknya dengannya kerana sesungguhnya ia adalah dari pohon yang diberkati. Maka, perlu diingatkan juga kepada semua untuk menghindari makanan haram kerana ia adalah dilarang dan akan memberi mudarat kepada tubuh badan kita. Antara contoh makanan haram adalah daging babi. Hal ini kerana babi merupakan haiwan paling kotor yang isi perutnya mutlak berisi sampah kerana mereka akan memakan apa sahaja daripada kotoran mereka sendiri. Oleh itu, daging babi akan menyebabkan fungsi tubuh kita terganggu kerana menyebabkan kesihatan kita terjejas dan terdedah kepada pelbagai penyakit. Ini kerana pada bahagian babi di kerongkongan terkandungnya sel-sel yang boleh menyebabkan kuman atau virus yang biasa menjadi sangat berbahaya dari semasa ke semasa. Malahan, kajian turut dilakukan pada tahun 1918 ketika berlakunya jangkitan kuman virus influenza yang menganggarkan angka korban seramai 40 juta adalah disebabkan oleh kuman virus yang datang daripada babi. Oleh itu, daging babi ini sememangnya tidak sesuai untuk dijadikan makanan, melainkan kita berada dalam keadaan darurat yang boleh membawa kepada kematian. Malah, Allah juga telah melarang dan mengharapkan kita untuk memakan seperti mana dalam surah Al-An'am, iaitu yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak dapati dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, melainkan kalau benda itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi kerana sesungguhnya ia adalah kotor atau sesuatu yang dilakukan secara fasik, iaitu binatang yang disembelih atas nama yang lain dari Allah. Kemudian, sesiapa yang terpaksa memakannya kerana darurat selagi tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Kesimpulannya, makanan halal dan haram ini sememangnya dapat mempengaruhi tubuh badan kita. Oleh itu, penting untuk kita agar berhati-hati dalam meneliti pemakanan kita agar dapat mengambil faedah dan mengelakkan mudarat. Perbincangan yang terakhir adalah makanan dan solat sememangnya berkait rapat antara satu sama lain. Makanan halal haram sememangnya memberi impak terhadap ibadat solat kita. Selain itu, menjaga dan mengamalkan pemakanan halal dapat memberi kemudahan kepada kita melakukan ibadah solat. Ini kerana ia akan meningkatkan tahap kesihatan kita. Dengan ini, kita dapat mengelakkan diri daripada terkena sebarang penyakit. Diri yang sihat dari sebarang penyakit dapat membantu kita untuk melakukan ibadah solat dengan lebih mudah, khusyuk dan sempurna. Ini akan menyebabkan kita berasa nyaman melakukan ibadah solat dan menjadi lebih rajin untuk mempertingkatkan lagi kualiti dan kuantiti amal ibadah solat kita. Namun begitu, bagi mereka yang memiliki halangan dalam melakukan ibadah solat, mereka akan memperolehi lebih ganjaran kerana mereka termasuk dalam golongan yang sabar. Dan sungguh beruntung juga mereka. Oleh itu, kita perlulah menjaga kesihatan agar kita dapat melakukan ibadah solat dengan sempurna. Jadi akhir sekali, amalan pemakanan yang haram akan memberi kesan yang buruk terhadap ibadat kita solat, maupun ia akan mengakibatkan suatu keburukan untuk keseharian kita. Jadi makanan haram dan halal ini ada setiap tersebut ada sebab dia, kenapa ia diharamkan dan kenapa dihalalkan. Ia memburukkan perangai seorang. Malahan pemakanan seperti arak juga akan menyebabkan pemikiran seorang itu rosak, kerana di dalam arak terdapat unsur-unsur yang boleh menjejaskan fungsi otak. Oleh itu, dikhawatiri pemakanan haram akan menyukarkan seseorang itu untuk beribadat atau menikmati keimanannya solat itu, kemanisannya solat itu. Susah untuk merasakan kemanisan solat itu ke dalam diri. Dengan ini kita perlu menjagalah pemakanan kerana ia dapat mempengaruhi ibadat solat kita. Namun menurut fakta sains moden, satu, makanan dapat mempengaruhi daya tumpuan seorang dalam solat. Yang kedua, menjaga dan mengamalkan pemakanan halal dapat memberi kemudahan kepada kita melakukan ibadah solat. Dan ketiga,
amalan pemakanan makanan yang haram akan memberi kesan terhadap ibadat solat. Jadi huraian yang saya dapat memberikan kepada anda bahawa makanan haram ini kita tidak akan khusyuk dalam solat kerana hati telah menjadi hitam dan gelap dan kotor. Malahan makanan arak jarang orang yang minum arak dan melakukan dosa, ia pun kita dapat lihat ia jarang solat. Percayalah, jikalau ia pun dia akan bertaubat dan segeralah bertaubat kepada Allah SWT. Allah SWT ini sifatnya terbuka, sifat dia mengampuni. Jadi kita ambillah peluang tersebut, kita ampunlah, minta ampun kepada Tuhan supaya bersihkan diri kita dalam maupun luar, insyaAllah. Jadi makanan haram ni ia lebih cenderung untuk tidak solat dan melakukan perkara yang mungkar.